hari ini, seperti yang dinasihatkan kepada saya oleh SPR, saya dipinta untuk memaklumkan kepada media beberapa kelemahan ketara yang membuktikan bahawa senarai pemilih di kawasan Parlimen Lembah Pantai, termasuk kawasan-kawasan lain, tapi hari ini saya khusus di kawasan saya, dicemari dengan nama-nama yang diragui, termasuk pengundi di luar kawasan. Dan malangnya semua ini berlaku dikala Perdana Menteri bercakap tentang reformasi sistem pilihan raya, dikala kita punya PSC yang seharusnya address atau menyelesaikan hal ini. Jadi yang kami takut, kalau kami tidak dedahkan kepada umum, maka sebelum apa-apa dalam pilihan raya umum yang akan datang, akan termasuklah nama-nama yang meragukan ini, membolehkan penipuan berlaku dalam pilihan raya. Pertama sekali saya rujuk, kalau boleh lihat di peta ini, kawasan Parlimen Lembah Pantai, di mana kami telah berjaya meneliti dan mendapat lebih kurang 146 nama yang melibatkan pengundi baru, pengundi polis bawah undi pos yang ditempatkan di Pusat Tahanan Sementara Polis Balai Polis Bukit Jalil, Kampung Bohol. Ini disahkan oleh SPR. Maksudnya di luar kawasan penempatan mereka. Kalau boleh dibagikan salinan pada media. Ini kawasan Parlimen Lembah Pantai. Dia di Balai Polis Bukit Jalil. 146 nama semuanya dalam suku kedua untuk senarai 2011. Di luar sempadan. Di luar sempadan pilihan raya Lembah Pantai. Ya, kita kemukakan bantahan dan kita juga beri satu salinan kepada PSC supaya mereka sedia maklum tentang hal ini berlaku. Ya, mungkin 146 nama bukanlah ketara. Saya akan beri salinan pada pihak media lepas ini. Tapi secara keseluruhan di Lembah Pantai sejak 26 September 2011, jumlah undi pos dalam pilihan raya umum yang lepas 149. Jumlah undi pos sekarang meningkat 1,463% kepada 2,180 orang pegawai polis undi pos. Tak termasuk lagi isteri-isteri mereka yang dalam Undang-Undang Malaysia dibolehkan mengundi menerusi undi pos. Jadi kita bangkitkan isu ini kerana contoh majoriti di Lembah Pantai bagi keadilan 2,895 dalam pilihan raya umum yang lepas. Sekarang peningkatan undi pos 2,180. Baik, saya selesai undi pos, selesai undi di luar kawasan. Okay? Saya akan beri salinan sempadan dan map dan sebagainya. Isu yang seterusnya, kita juga mendapat maklum daripada penelitian senarai pemilih, senarai jumlah pemilih yang dikesan tanpa alamat. Saya akan contoh tanpa alamat dalam senarai SPR berjumlah 4,847. Apa yang saya maksudkan bila saya kata tidak ada alamat? Di kolom ini, ya, kalau tengok SPR punya senarai undi, dia akan letakkan nombor rumah seperti nombor 2 Rumah Pangsa Perlis ataupun blok A13A di Rumah Perbandaran Jalan Bukit Bangsa contohnya. Di kolom yang terbaru dalam suku yang kita teliti, suku kedua senarai pemilih 2011, tidak ada langsung nombor rumah yang dipaparkan dalam 4,847. Jadi kita bangkitkan kerana menimbulkan keraguan. Tak ada alamat rumah, siapa-siapa boleh, ada kemungkinan ada berlaku penipuan di situ. Ya. Seterusnya, termasuk juga 1,463 undi pos. Ya. Kerana balai-balai polis, saya nak tunjuk contoh satu. Saya pernah membuat laporan polis di Balai Polis Bangsa. Siapa yang kalau pergi Bangsa Village tu tahulah Balai Polis Bangsa tu di pondok kecil. Penambahan pengundi 15 orang. Jadi, alamatnya di Balai Polis Bangsa. Yang begitu kecil, 5 orang pun dah memang sesak. Kalau tak percaya boleh pergi. Dan di lokaliti yang saya katakan di luar kawasan tadi, di luar kawasan tadi, memang bukan kawasan saya. Kerana saya kan, kita periksa lah sebagai ahli Parlimen Kuala Lumpur ni, adun pun tak ada. Tambahan 146 orang di kawasan yang saya sebutkan tadi, Kampung Bohol. Di sebelah PPR Muhibah, kawasan Tan Sri Khalid, Bandar Tun Razak. Dan saya juga mendapat maklum alamat pemilih yang diragui
tambahan 433 nama. Ada soalan tu? Dan saya pergi juga kepada jantina kad pengenalan pemilih yang diragui, 6 orang. Saya timbulkan kerana kita kena buat homework juga. Kerana SPR dia tak buat homework, JPN pun tak buat homework. Jadi kita nak bangkitkan persoalan. Pertama, alamat dia diragui. 433 nama. Saya tunjukkan yang di sini untuk alamat yang sama. 4742 di Bukit Kerinci. 4742 Bukit Kerinci, hampir 200 nama alamat yang sama. Di semua ini kita dapat lebih daripada 10 hingga 20 nama alamat yang sama. Jadi ini amat meragukan. Ada dibangkitkan juga untuk Parlimen Gombak sebelumnya. Jadi kita dah kumpulkan dan kita harap SPR dapat melakukan sesuatu yang sewajarnya, termasuk juga dengan PSC. Saya agak bimbang kerana setiap kali kita bangkitkan, PSC kata tunggu SPR, SPR kata tunggu JPN. Jadi sekarang ini dah terbukti, dah tunjukkan, kita harap pihak media dapat highlight supaya dapat dibuang daripada senarai pemilih. Saya sebutkan tadi juga tentang isu jantina. Dalam IC kita, kad pengenalan, angka yang akhir itu kalau genap, dia mempamerkan wanita dan kalau ganjil lelaki mengikut my card. Kita dah dapat dari tim kita print out nama Chai Chang Jie, memang jantina perempuan tapi angka akhir adalah ganjil lelaki. Jadi memang sudah ada, ini bukan daripada data kita, data SPR sendiri. Jadi kalau ini berlaku, walaupun 6 nama tapi membangkitkan banyak persoalan. Siapakah mereka ini dan kenapa boleh sampai begitu identiti yang berlainan. Dan bangsa yang tidak diketahui, dia akan pamerkan Melayu, Cina dan India, dan yang tak diketahui seramai 5,008 orang. Tak termasuk lagi dengan kad pengenalan 71. Maksudnya mungkin ini satu lagi hal yang meragukan. Jadi setakat itu sahaja saya akan beri salinan kepada pihak media. Hanya saya pohon kalau boleh. Oh, ada umur. Dia banyak sangat. Baik. Usia pemilih yang diragui melebihi 90 tahun. Seramai 48 orang. Jadi kita juga kumpulkan semua pengundi-pengundi super warga emas kita dan kita harap dapat juga diperiksa, kan takut kalau mereka dah meninggal dunia ataupun tidak ada lagi, supaya boleh diperbaharui, dikemaskini dalam sistem. Dan saya fikir umur 111 tahun itu agak sesuatu yang agak sukar untuk diterima pakai. Apapun, kita harap pihak SPR melakukan sesuatu yang sewajarnya. Besok dan hari ini ada mesyuarat PSC, besok ada public hearing. Tapi sebelum meeting ini, kita sudah banyak dengar beberapa cadangan dari SPR yang pada pandangan kami, isu pokok 8 tuntutan daripada Bersih. Dan salah satu daripada tuntutan yang utama yang sentiasa dibangkit oleh parti-parti politik dan NGO adalah senarai pengundi. Pada kami, kerja utama SPR adalah bersihkan senarai pengundi. Tapi dalam mutakhir ini, kita dengar pelbagai cadangan yang tidak masuk akal. Seperti kempen internet harus dihentikan sehari sebelum hari pengundi, hadkan limit poster, mau buat lagi cadangan yang peserta perarakan hadkan peserta penanaman calon, dan perkara-perkara ini bukan isu pokok yang mencemari kewibawaan pilihan raya. Tapi saya tidak faham kenapa SPR spend a lot of time trying to think about all these problems. Yang pokoknya adalah senarai pengundi. So bagi saya, mereka harus hentilah semua perkara-perkara yang remeh ini, yang cadangan yang aneh dan pelik ini. Yang pertama, tugas yang pertama, supaya kita boleh menyertai pilihan raya secara yakin, ialah bersihkan senarai pengundi,
hapuskan undi hantu. Yang itulah bukan sahaja tuntutan kita tapi tuntutan rakyat. Saya hanya ingin menambah sedikit kerana sebenarnya dalam ekosistem pilihan raya umum, khusus dengan banyak perkara yang berlaku, tanpa disedari banyak kawasan-kawasan parlimen mendapat atau menyaksikan penambahan undi pos yang mendadak, khusus dengan majoriti yang khusus dengan spesifik. Dan pada saya, kalau semua ini berlaku, seolah-olah rakyat dan juga semua parti-parti politik bukan kerajaan dia disajikan dengan janji-janji yang palsu, sedangkan perkara ini berlaku dari hari ke hari. Bukan mudah untuk meneliti. Seharusnya ini menjadi kerja Jabatan Pendaftaran Negara, menjadi kerja SPR untuk membersihkan, kerana itu yang mereka maklum pada kita, nak bersihkan dengan kerjasama parti-parti politik dan rakyat. Tapi yang kami bimbang, PSC cakap dengan pengumuman lain-lain, diadakan pilihan raya tiba-tiba, dan akhirnya the conclusion is foregone. Jadi saya fikir termasuk juga pihak KDN perlu menjawab. Katanya nak ke depan undi pos pun kemungkinan nak bagi mereka undi lebih awal dan sebagainya, tapi ditambah dengan mendadak, khusus di kawasan-kawasan parlimen strategik. Jadi perkara ini pada saya dah kata, if you justify bersis movement, kalau Perdana Menteri sendiri mengatakan dia serius, dia nak pastikan pilihan raya yang berlangsung itu bersih, kenapa tidak digambarkan dalam lapangan dari hari ke hari? Pihak Mediapark melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapark, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.